macam kau cakap English tadi kan. Kalau untuk kerja dekat Singapura ni, English tu penting ke tak penting? Okey. Disiplin adalah nombor satu di Singapura. Dari segi timing, timing kerja. Assalamualaikum and hi guys. Sekarang aku berada di taman berdekatan dekat hotel aku di area Bras Basah, Singapura. Kita kena pakai face mask supaya kita tak di apa? Kita tak di apa? Dicekup. Kita tak kena dicekup. Tapi aku dengar kalau kena saman face mask kat sini $300. Tapi untuk mengelakkan kita kena saman kita on point kan kita punya face mask nice Okay, ni tujuan utama aku buat vlog ni adalah untuk kita share pengalaman kerja di Singapura. Aku tahu viewer yang ada dan subscriber yang ada dekat YouTube aku ni kebanyakannya adalah yang nak bekerja dekat Singapura. Dan kita dengar sendiri macam mana member aku, kawan aku, dia start kerja dekat Singapura. Berapa lama dah dia kerja dekat Singapura kan. Aku dengar-dengar dia lebih 4-5 tahun juga dia kerja dekat Singapura. Lama tu kan. Jadinya mesti something yang kita boleh dapat daripada dia lah. Kita boleh share lah. Kita boleh share lah dekat you guys semua So guys, sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni, like dan share dekat member-member yang berminat untuk bekerja di Singapura. So aku perkenalkan kawan aku. Aku nak dia yang pegang kamera ni dan dia sembang dengan you guys. Aku akan tanya soalan. So Zain, first aku nak tanya dekat kau apa sedikit latar belakang kau lah. Kau asal mana, lahir kat mana semua dan bila kau masuk ke Singapura ni. Okay, nah kau pegang. Nice. Alright. Kepada sini. Assalamualaikum guys. Nama aku panjang sikit lah, just nickname aku Zain lah. Aku pun baru juga kenal dengan Ruzamil ni. So pengalaman aku kalau ikutkan tu tak lama lah, just 5 tahun dekat sini. 5 tahun guys, lama tu 5 tahun. Lama 5 tahun lama. 5 tahun lah. Okey. Kalau ikutkan macam mana tergerak hati untuk kerja di Singapura ni, sebenarnya bermula daripada yelah, sebelum ni aku daripada Kuala Lumpur. Aku nak jadi Kuala Lumpur. Orang KL lah, orang KL lah. Macam mana aku terfikir nak bekerja dekat Singapura? Macam mana? Okey. Turning point lah kata tiba-tiba nak kerja. Aku sukakan apa? Perubahan dalam hidup. Jadi perubahan dalam hidup tu kalau you all nak cakap, tak semua orang nak berubah lah. Maksudnya nak berpindah daripada satu tempat yang selesa, yang biasa kau duduk kan. Macam aku dah seronok lah duduk dekat Kuala Lumpur. Tapi bila parents tahu, family tahu macam aku nak berpindah dekat nak bekerja di Singapura, dia orang pun quite macam terkejut juga. So point aku yang paling besar adalah aku cakap aku nak ubah apa nasib keluarga lah. So kalau dekat Kuala Lumpur tu masih boleh survive, tapi aku nak ubah dari segi cara hidup aku. Bukan dari segi kewangan saja. Macam mana bila kau berhijrah ke tempat orang, jadi kau tak duduk dalam kelompok macam kau tak duduk dalam comfort zone lah. So kalau dekat Kuala Lumpur tu kau dah selesa dengan keadaan macam tu. Tapi sebenarnya bagi aku itu pilihan masing-masing lah. Dekat sini aku rasa boleh dapat kewangan yang stabil. Lepas tu masa aku pun quite okay lah dekat sini. Tak pack sangat macam sebelum ni. Maksudnya berbaloi lah dengan masa aku, dengan income aku tu berbaloi lah untuk aku. Berbaloi untuk aku. So kalau untuk macam mana korang nak masuk bekerja di Singapura tu, yang pentingnya adalah keberanian. Keberanian. Nombor satu adalah keberanian. Kalau kau ada sertifikat
tak kisahlah korang ada diploma ke, degree holder ke, kalau korang masih tak berani nak keluar, jadi korang pun masih ditakut yang sama lah. So dekat sini korang boleh improve korang punya skills, lepas tu English, and then korang akan berkawan dengan ramai kawan-kawan yang daripada lain-lain negara. Okay Zain, aku nak tanya kau macam kau cakap English tadi kan. Kalau untuk kerja dekat Singapura ni, English tu penting ke tak penting? Okey. Nombor satu, English tu memang penting. Okey, memang penting. Tapi bagi aku, siapa yang fluent English tu memang bagus lah. Tapi bonus lah untuk dia. So mungkin dia dapat kerja yang lebih bagus sikit, gaji pun mungkin lebih bagus. Tapi untuk permulaan, siapa yang teringin nak masuk ke Singapura, just belajar basic English dulu. Nanti bila korang dah masuk ke sini, apa yang korang tak tahu ataupun term-term yang susah kan dalam English tu, dia akan automatic adapt dari masa ke semasa. So macam tu. Sebab dekat sini kita tak bercakap dalam bahasa Melayu masa kita tengah bekerja. Yes. Sebab rata-rata orang Singapura ni dia punya main language dia adalah English. So kalau korang nak bercakap bahasa Melayu tu quite macam pelik sikit lah. So korang terpaksa push diri korang untuk belajar sendiri bahasa Inggeris tu. Dengan kawan-kawan, tak kisah, dengan kawan-kawan korang, just korang belajar orang panggil apa, English pasar lah kiranya. Bukan nak perfect sangat. Yang penting korang berani melangkah keluar, dan korang kena tahu apa bidang yang korang patut masuk dekat Singapura ni. Kan? Kalau skill korang dalam bidang tertentu, korang cuba cari benda yang berkaitan. So berkaitan dengan Singapura ni, apa yang berkaitan dengan apa yang kau dah bekerja dekat Malaysia. Dekat situ saja, itu sajalah aku rasa aku boleh share setakat ni. Ada apa-apa lagi, Mel? Okay. So guys, memang padat kan. Aku tanya dia sikit je kan, tengok dia cerita sampai mana. So macam itulah cara orang berpengalaman bercerita, Zain kan? Boleh lah. So ni aku nak tanya dia, kau rasa berapa lama lagi kau akan bekerja dekat Singapura ni? Kerja, okey. Setiap orang ada target masing-masing. Bagi aku, untuk yang bujang dan berkeluarga, target sendiri adalah berbeza. Memang berbeza. Sebab kalau untuk family, aku dah bawa family aku ke ke Johor Bahru. So diorang anak-anak pun dah bersekolah di Johor Bahru kan. Target tu aku rasa mungkin akan sampai masa aku dapat aset kan. Aset yang penting aset lah. Sebelum aku balik ke tempat asal aku. So tu dia kita kena ada target untuk kerja Singapura ni. Bukannya macam okey kau kerja Singapura dan kau nak kerja sampai bila-bila. Ada orang nak juga macam tu sebab dia dah best tau. So ada orang dia just nak kumpul modal. Ada yang dah dapat modal macam ni sekian, dia balik dia buka bengkel botol, bengkel kereta, kedai makan semua kan. Then dia survive daripada ni, dia kembangkan bisnes dia kat sana. So macam itulah. Macam tu juga apa yang Zain cakap tu, macam tu juga apa yang aku nak buat, apa yang aku persediaan aku lah kan. Okay. So Zain, aku ada satu soalan. Aku nak tanya. Macam kau pernah kerja kat Malaysia dan kau bekerja kat Singapura lah. Aku nak tanya, ada perbezaan tak dari segi tempat pekerjaan tu dan macam mana dia punya disiplin bekerja dekat Malaysia dan dekat Singapura? Kau pegang. Alright. Dia simple je guys. Okey, kalau nak berjaya kena ada disiplin Okey. Yes, kalau nak kata aku tak nak bandingkan lah macam Malaysia dengan Singapura kan. Sebab aku pun pernah bekerja di Malaysia. Tapi dari soal disiplin tu, dekat Singapura ni kalau korang dah jejak kaki ke Singapura, automatik kena setkan diri kau ni sebagai kata apa, foreigner. Jadi foreigner ni dia satu je, kalau nak apa ni, orang tempat kerja, di tempat kerja kau respect kau kan, macam apa ni, dari segi kerja tu memang kena bagus. Tapi disiplin adalah nombor satu di Singapura. Dari segi timing kerja
Dari segi kau macam mana cuti, timing nombor 1. Dekat Singapura timing nombor 1. Yes, betul. Dia tak nak tahu macam mana kau datang, berapa banyak benda yang kau buat sebelum tu, penat macam mana pun, sebab dia dah bagi cuti. Kan? Yang penting kau kena datang on time, lepas tu kerja betul-betul ikut time lah. Kalau balik tu ikut time semua yang dia bagi semua lah. Yang penting disiplin lah. Itulah. Bukannya tak boleh. Kalau sakit memang okey. Satu lagi, kalau sakit tu betul-betul sakit baru kita ambil MC lah. Detail sikit. Dia akan monitor kau. Tak boleh nak main-main. Kalau kau sekali kau MC tu okey lagi, tapi kalau dah 2-3 kali tu dia akan monitor kau. Dia akan berbincang dengan kau. Kenapa MC ni? Kau sakit apa ni? Betul. Dia akan refer dekat klinik atau hospital yang kau buat check up tu lah. So dia tak ada sewenang-wenangnya biarkan kau sampai hanyut lah dengan kerja kau, terabai apa semua kan. Dia berat lah kat kita sebenarnya. Betul. Itulah aku rasa disiplin tu dekat sini ketat sikit lah. Tapi once kau jaga disiplin lah, kau punya rekod kerja tu macam pihak management tu dia respect dekat kau lah. Sekiranya kau jadi kesayangan company. Itu. Aku rasa tu sajalah aku. Okay. Nice. Tu dia guys, disiplin kena nombor 1. So aku rasa banyak dah dia share. Video ni pun dah panjang ni, rasa dekat 10 minit ada ni. So guys, sebagai bonus dekat dalam video ni, aku tanya Zain, okay, untuk yang baru nak bekerja dekat Singapura, apakah persediaan yang you guys semua kena bersedia lah. Persediaan lah, boleh Zain? Boleh. Okay, share sikit. Okay guys, persediaan dari segi dokumen tu aku tak perlu nak explain lah. Persediaan tu diri kau sendiri. Mula-mula diri kau jangan fikir pasal family ke apa kan. Maksudnya diri kau sendiri tu kau kena percaya, yang kau kena yakinkan yang diri kau tu boleh. Boleh dulu. Kalau kau tak yakin, kau susah sikit lah kalau kau nak travel daripada mana kan. Contoh kau daripada, walaupun kau tinggal dekat sebelah Singapura, macam dekat Johor Bahru kan, ada orang datang daripada utara, daripada Kedah, Penang kan, daripada Sabah, Sarawak. Macam mana dia, nombor 1 tu dia kena yakin dengan diri dia dulu. Yakin dengan diri dia, baru dia boleh yakinkan family dia. Yang kedua tu bagi aku persediaan modal. Modal sikit, modal. Bukannya aku cakap pergi tu memanglah dekat Singapura tu dia punya currency 3 kali ganda kan. Tapi persediaan modal tu kena ada juga. Pasal bila kau datang sini, kau dah belanja duit tu dah 3 kali ganda. So yang ketiga bagi aku fikir pasal kau punya masa depan. Bila kau dah start serius dengan tempat tinggal kau dah pergi travel kan, lepas tu kau dah start kena fikir pasal kau punya future lah. Future. Maksud aku, kau kena fikir berapa lama kau nak kerja dekat Singapura. Dan kau nak bawa family kau ke atau macam mana kan. Kalau kau bujang, apa yang kau nak bagi dekat parents kau. Bagi aku tu lah 3 benda ni lah. Percaya pada diri, yakin dengan diri dulu, modal sedikit lah modal, lepas tu future kau punya perancangan. Itu sajalah bagi aku, 3 benda ni paling penting lah. Terbaik bosku. Hey. So guys, aku rasa setakat ni je vlog kali ni, dan aku harap you guys akan dapat something lah dekat video kali ni. Share video ni dekat orang-orang, kawan-kawan, adik-adik, akak-akak, abang-abang yang nak bekerja dekat Singapura dan nak tahu macam mana life bekerja di Singapura. Silalah subscribe channel ni, Mr. Rizamil, okay? See you guys next.